Selamat datang ke dalam rancangan Let's Do It 2016 bersama saya, Razif Hashim. Selama 12 minggu, anda bakal melihat dua peserta bakal menyahut cabaran Let's Do It. Setiap minggu ada 3 cabaran yang bakal disahut. Cabaran income, bagaimana untuk menjanakan wang anda. Cabaran saving, cabaran bagaimana untuk menguruskan wang anda. Dan cabaran expense, bagaimana untuk membelanjakannya dengan bijak. Seperti mana yang kita tahu, 2016 merupakan tahun yang mencabar buat rakyat Malaysia. Dulu pendapatan RM2,000 dah cukup untuk menampung perbelanjaan. Tapi sekarang apa yang kita bawa pulang tak pernah mencukupi. Sedikit sebanyak kita merasa cubitan ekonomi. Segelintir rakyat Malaysia berbelanja lebih dari kemampuan. Kita selalu amalkan simpanan sama dengan pendapatan tolak perbelanjaan. Kita perlu ubah sebab pembelanjaan sama dengan pendapatan tolak simpanan. Dahulukan simpanan. Jadikan ia sebagai bayaran untuk diri kita sendiri setiap bulan untuk masa hadapan. Kita perlu merancang kewangan lebih bijak. Bermulalah dari sekarang demi pesaran anda nanti. Kelainan Let's Do It musim 2016 yang baru ini, kami menjemput pakar dalam bidang dan topik yang bakal dipaparkan. Mereka akan berkongsi tip dan pengalaman mereka dalam menguruskan wang anda dengan lebih bijak demi simpanan masa hadapan anda. Cabaran minggu ini, langganan mengikut keinginan. Cabaran income, cabaran bagaimana untuk menjanakan wang anda. Minggu ini, peserta kita perlu menjadi sales agent dan menjual sebagai contoh langganan gym dan lain-lain. Masa yang diberikan selama 1 jam untuk menyelesaikan tugasan ini. Dan kini tibalah masa untuk kita bersama dengan para peserta kita. Hai, saya Faiz Bahrudin, berumur 25 tahun dan menetap di Shah Alam dan bekerja sebagai sales marketing. Kepada opponent saya, kau ingat kau boleh menang ke? Aku akan buat yang terbaik lah. Let's do it! Hai, nama saya Yohanis. Saya berusia 23 tahun. Saya tinggal di Klang dan bekerja sebagai ejen insurans di sebuah syarikat insurans di Damansara. So, kepada rakan seperjuangan saya Faiz, tunggu, jaga-jaga. Ya, kita sudah bersama peserta-peserta kita untuk hari ini. Kita ada Faiz Daripada Shah Alam. daripada Shah Alam dan kita ada Yohanis Dari Klang. dari Kelang. Apa khabar? Apa rasanya hari ini? Saya hari ini rasa sihat dan dah ready untuk sahut cabaran ni. Cantiklah Yohanis. Baik, Alhamdulillah saya rasa teruja nak start game. Tahu tak game ni apa? Saya tak pasti, Razif. Tak pasti. Saya Faiz? pun tak pasti juga. Tak pasti, sila keluarkan handphone anda dan lihat Instagram Let's Do It 2016. Kau dah sedia Faiz? Dah. Yohanis? Dah. Kalau begitu, let's do it! Okey, kini saya berada di UA Fitness Center, Seksyen 24 Shah Alam. Okey, kalau anda nak tahu apa cabaran pertama saya, jom ikut saya. Cabaran yang pertama, saya menjadi seorang sales agent di gym iaitu UA Fitness Center, Seksyen 24 Shah Alam. Cabaran tu saya menjadi salah seorang staff untuk menarik customer yang datang untuk join gym tu. Sana pun ada lagi, belah luar pun ada lagi. Belah sana untuk dumbbell, ini semua mesin. Jarang ada Ini first kat Shah Alam. jarang ada kat koridor, biasa kita main Buat dalam. biasanya kat dalam, kat aircon kan. Ada luar sekali. Dan saya sangat gembira sebab ramai customer yang sign up dekat situ dan mereka pun sporting semua, banyak membantu saya dekat dalam tu. Ini Oh, ya. 1 jam masa Okey. pun dah habis dah untuk hari ini. Terima kasih lah. Terima kasih sebab, banyak, kerja kat sini. Okey, terima kasih. Okey, untuk tempat mula-mula ni agak kurang memberangsangkan sikit sebab kita dah tunggu 5 minit, 10 minit tapi abang tu cakap macam kurang customer untuk hari ni. Sekarang saya dah berada di tempat yang kedua tapi nampaknya pun keadaan agak mendukacitakan. Cuba tengok, diorang pun macam tak start lagi, tak buka lagi.
Lepas tu cuba tengok signboard ni. Assalamualaikum, perhatian untuk customer nak workout sila call pagi dulu. So, tak apa, kita try pergi next destinasi. Untuk walk-in, untuk perempuan RM4 saja. Untuk monthly, female RM55 je. Register dekat sini je, you punya ni. Okay, boleh. Tada! So ini untuk Balki satu dan ini untuk Auni satu. So diorang selamat jadi member kat sini. Hello, hi. Saya Yohanis. So, korang macam mana? Dah lama ke join ni? Kita orang walk-in je. Walk-in. Kita ada promotion untuk bulan ni dan untuk bulan akan datang. So memang tak rugi kalau you guys nak jadi member. Sebulan. RM65. Okey lah. Jom kita sign up jadi member nak? Jom. Okay, so Alhamdulillah hari ni saya dah berjaya menjadikan 5 member untuk sign up dengan HK Fitness. So saya rasa saya dah berjaya dalam 5 orang. So Alhamdulillah TAS berjaya untuk hari ni. Okay, sebabkan awak berjaya tadi dapat 5 orang untuk jadi registration member, jadi ini awak punya kau. Okay, thank you. Terima kasih bang. Sama-sama. Siapa yang bakal menjadi pemenang cabaran pertama minggu ini? Kita baru saja lepas cabaran yang pertama dan peserta-peserta kita Faiz dan Yohanis. Cabaran pertama, siapakah pemenang kita? Saya ada jawapannya di sini. Baiklah, ladies first, kita beri figure yang Yohanis dapat. Yohanis dengan kutipan RM10 komisen tiap-tiap penjualan langganan. Beliau dapat RM50. Okey tu. Sejam dengan pergi ke gym. Lepas tu pergi gym satu dengan tutup datang balik RM50. Okey. Tapi yang lagi okeynya Faiz sebab dia dapat RM100. Ya, itu dia. Tahniah kepada Faiz. Ya, ini dia duitnya dan ini duit anda Yohanis. Ya, berikan tepukan kepada diri sendiri. Bagus. Baiklah, kita akan kembali dengan cabaran yang kedua. Cabaran kedua, cabaran bagaimana untuk menguruskan wang anda. Dengan menggunakan 30% daripada baki keuntungan tugasan pertama, sila buka 3 tabung projek jangka masa pendek. Setiap peserta akan diberi 3 tin kosong. Mereka perlu berkongsi dengan penonton nama tabung itu. Dan mereka perlu berkongsi dengan penonton berapakah jumlah pendahuluan yang bakal disimpan di dalam setiap tabung. Masa yang diberikan adalah 30 minit. Okey, untuk cabaran yang kedua, iaitu cabaran untuk tabung. Saya diberi 3 tabung iaitu tabung kahwin, melancong dan kecemasan. 3 tabung tu saya kena menyimpan duit-duit saya dalam tu dalam masa jangka hayat yang pendek iaitu setahun. Okey, untuk tabung yang pertama, tabung melancong. Okey, daripada apa yang saya dapat tadi, 30% saya akan kena masukkan dalam tabung ni berapa yang saya kena masuk. Okey, untuk melancong saya akan masukkan RM10. Okey, tabung yang kedua pula. Tabung kedua ni okey untuk kahwin. Okey, kahwin ni sebab saya masukkan RM10 dalam ni untuk persiapan kalau let's say kalau tak cukup saya boleh ambil daripada tabung ni. Okey, untuk tabung kecemasan pula, biasanya manusia ni kadang-kadang benda yang urgent kita nak cari lah itulah. So tabung kecemasan ni paling penting dalam hidup. Okay, first tabung saya ada tabung kecemasan di mana saya akan menyimpan 30% daripada hasil jualan tadi ke dalam tabung ni. Jadi saya akan simpan RM5 dalam tabung kecemasan. This one kita akan kumpul sehingga hujung tahun. Jadi kalau saya ada RM5, darab dengan 12 bulan saya akan ada RM60. Jadi untuk tabung ni saya akan gunakan bila berlakunya kecemasan. Okey, untuk tabung kedua saya namakan tabung untuk melancong. Di mana saya ada plan dengan kawan-kawan untuk pergi melancong hujung bulan 12 hujung tahun ini.
Jadi saya akan menyimpan RM5 di dalam tabung ini untuk pergi bercuti. Jadi kat situ bolehlah kita macam top up sikit kan untuk pergi travel. Untuk tabung yang ketiga saya namakan sebagai tabung peribadi. Dekat sini saya akan menyimpan RM5 which is 30% daripada hasil jualan tadi dalam tabung ni. So saya akan gunakan untuk tujuan peribadi selama mana saya nak menyimpan tu terpulang pada saya. Jadi bila nak guna duit baru saya akan gunakan tabung peribadi. Baiklah, jadi inilah ketiga-tiga tabung saya untuk cabaran ini. Let's do it. Siapa yang bakal menjadi pemenang cabaran kedua minggu ini? Cabaran kedua. Wow. Tadi Faiz dah menang cabaran pertama. Mari kita lihat tabung simpanan jangka masa pendek Faiz dan Yohanis. Kita mulakan dengan Yohanis. Siap. Okey, untuk tabung pertama, tabung kecemasan, which is I simpan 30% daripada komisen tadi, RM5 ke dalam tabung kecemasan ni. Tabung kedua, tabung melancong. Saya memang ada plan nak pergi dengan kawan-kawan hujung tahun ni di Pulau Perhentian. Okey. So, sebanyak RM60 tu harap boleh top up. Tabung ketiga, peribadi. Okey. Ini memang tabung, kiranya macam tabung disiplin. I akan simpan RM60 setahun tu daripada hasil komisen tu. So, ini I memang akan guna bila betul-betul macam kiranya macam bila suka hati nak keluar, I akan keluarkan. So dia tersimpan dalam ni je. Baiklah Faiz, kita dengar pula tabung-tabung yang anda nak simpan. Tabung yang pertama ialah tabung kahwin. Kahwin. Ya. Okey, untuk tabung ini saya akan simpan RM10. Tabung kedua adalah tabung kecemasan. Okey, tabung ni saya akan simpan RM10. Tabung yang ketiga ialah tabung melancong. Sama lagi. Dia nak pergi Perhentian, awak nak pergi mana? InsyaAllah saya pergi Istanbul. Istanbul? Ya. Berapa kamu simpan dalam tu? RM10. RM10 juga? RM10 darab sebulan, dapat 12 bulan, RM120. InsyaAllah saya akan simpan sehari RM10. Yelah. Sehari RM10. Ya. InsyaAllah lah. Siapakah pemenang cabaran kedua? Apa yang kita lihat di sini, tabung simpanan jangka masa pendek mereka adalah sama. Tapi Yohanis mempunyai tabiat menyimpan dan merancang wang dia dengan lebih bagus daripada Faiz. Buat sekarang, you know what I mean? Kamu boleh tukar dan ubah fikiran kamu. Tapi clear, pemenang cabaran kedua adalah Yohanis. Jadi sekarang, 1 markah untuk Yohanis menjadikannya 1-1. Kita akan kembali dengan cabaran yang ketiga. Cabaran expense, bagaimana untuk membelanjakan wang anda dengan bijak. Para peserta perlu menyenaraikan perbelanjaan langganan yang ada untuk sebulan. Cari harga untuk langganan tersebut dan adakah ianya relevan untuk dibayar? Dan adakah ia akan digunakan sepenuhnya? Masa yang diberi selama 1 jam untuk menyelesaikan tugasan ini. Okey, untuk cabaran yang ketiga, saya kena mencari senarai-senarai package seperti gym dengan internet. So, saya dah buat kira-kira yang mana keperluan yang patut saya pilih. Untuk gym ni sangat relevan bagi saya sebab saya ni salah seorang model. Model ni kena jaga fitness and tubuh badan dia lah. So bagi saya gym ni saya memang pergi tiap-tiap bulan. So akan dibayar RM65 sebulan. Faiz! Yes. Buat apa ni? Tengah check untuk langgan. Ini Pro Plan. Pro Plan. Okey. Ni Advance Plan. Yang mana lagi power? Advance ke Pro? Pro lah play power. Tapi kau pakai apa? Nak ikut kemampuan saya pakai yang Advance. Tak apa, kau habiskan kerja kau. Okey. Kita tengok macam mana kerja si Yohanis pula. Yohanis. Razif! Yohanis. Ya Razif. Macam mana dengan cabaran ketiga? Okey, saya baru je habis cabaran kedua. Sekarang ni nak buat cabaran ketiga. Slownya, baru nak start. Baru nak start lah. Tadi ada beberapa problem tapi Alhamdulillah lah dapat settle. Baiklah, kalau begitu kita biarkan Yohanis buat kerja dia sebab saya tak nak ganggu dia. Dia hanya ada 1 jam untuk melaksanakan tugasan ini. Kita akan jumpa di studio.
Okey, saya baru saja menamatkan cabaran ketiga di mana saya perlu untuk mendapatkan sedikit info. Walau bagaimanapun tadi ada sedikit kesukaran di mana saya tak dibenarkan untuk masuk dan ambil video di sana. Tapi apapun saya cuba juga korek sedikit info mengenai setiap satu ni di kaunter. Saya sempat kumpulkan flyers dan juga beberapa informasi tentang cabaran ketiga ni. So, alhamdulillah. Kami kembali dengan cabaran yang ketiga dan kami ingin tahu sama ada peserta-peserta kita membuat langganan secara impuls atau mengikut gerak hati mereka. Jadi kita mulakan cerita dengan Faiz lah. Okay? Faiz, dalam kehidupan Faiz selama ni, pernah tak nampak sesuatu yang kita boleh langgan, lepas tu tiba-tiba ambil je? Okey, yang saya pernah langgan satu benda tu and then saya tak guna benda tu. Sebab saya selalu keluar. So benda tu ada kat rumah tak bergerak. So tiap-tiap bulan saya bayar. Saya cakap kenapa? Benda tak guna tapi saya bayar. Macam membazir kat situ. Betul. Tapi ada tak niat untuk menghentikan langganan tu? Niat tu memang ada. Dah hentikan belum? Saya dah hentikan dah. Oh, dah henti? Dah henti Jadi dah. dah niat dah dikabulkan? Dah dikabulkan. Okey. Dan sekarang ada tak niat untuk mengambil pelan langganan yang lain yang boleh menggantikan servis itu? Ada, iaitu gym lah. Okey. So sebab gym tu saya melanggan, saya join bayar tiap-tiap bulan sebab saya ingin mengekal sihat. Yeah. And then tubuh saya nampak cantik lah. yeah. Sebab saya salah seorang modelling. Alright. Yohanes. Yes, jadi pernah tak? Mestilah. Ada langganan kita nampak. Berapa kali dah? Banyak kali sebenarnya, lagi-lagi plan telefon lah. Oh, ya. Yeah. Tukar-tukar. Dan juga plan internet lah. Oh, yang boleh. Oh, iyalah. Sebab kadang-kadang boleh dapat phone free apa semua kan? Benefit dia semua tu kan. Ya. Jadi ada apa-apa plan yang Yohanes nak berhentikan sekarang dan melanggan apa-apa lain ke? Okey, sebab saya dah nampak plan yang baru ni, jadi saya akan berhentikan plan yang lama, plan internet yang lama dan menggantikan yang baru yang saya ceritakan tadi tu. Bagus. Sebenarnya plan-plan langganan di negara ni dan di dunia ni memang banyak. Kadang-kadang kalau kita tengok internet pun macam-macam kita boleh langgan kan. Tapi kita kena ikut cara yang betul. Kita tak boleh macam Faiz cakap tadi, berbelanja lebih daripada kemampuan kita. Tapi kita dah dengar apa kata mereka, kita tengok apa kata pakar kami. Bersama saya adalah pakar kami iaitu Dr. Rahim, seorang pakar dalam bidang pelakuan manusia. Terima kasih kerana bersama kami, Doktor. Terima kasih. Okey, Doktor. Pelakuan impulse buying ni ataupun pembelian secara impuls ya. Apa yang saya faham dia ada pelbagai faktor ya. Jadi boleh tak ceritakan sikit faktor-faktor? Impulse buying ni ataupun perlangganan secara impuls yang tidak terancang ataupun membuat sesuatu mengikut naluri akan membawa selalunya seorang itu dalam serba salah setelah langganan atau pembelian itu dibuat. Kerana benda ni memang tak diduga, tak dirancang, tak dipikir. Jadi bila kita bawa benda tu pulang ataupun setelah kita terima, alah aku dah silap rupanya. Hati dah susah balik. Yang lagi satu yang patut kita fikirkan adalah adakah ianya termasuk dalam kriteria benda-benda yang kita hendak. Yakni adakah benda itu penting ataupun hanya elok ada di rumah. Nice to have dalam bahasa Inggeris lah, kan saya dalam bahasa Inggeris, ataupun nice to have atau must have. Kebanyakan manusia ni tak boleh bezakan antara elok ada dan sepatut ada. Ikut. Jadi bagi saya dalam hidup kita kena tentukan yang mana lebih penting. Kalau hanya untuk menyantikkan, mengindahkan, tak perlu membelanjakan wang itu. Walau wang itu boleh disimpan untuk masa depan. Itu dia pesanan Dr. Rahim, kenali diri dan tahu apa yang kita mahu. Kita akan kembali bersama peserta kami. Siapa yang bakal menjadi pemenang cabaran ketiga minggu ini? Baiklah, kita dah dengar kata pakar kita Dr. Rahim. Macam mana rasanya sekarang? Rasanya insaf lah. Oh, ada insaf.
lebih orang kata dapat guidance lah. Kita dah dengar daripada peserta-peserta kita siapakah yang memenangi cabaran yang ketiga. Siapakah yang beri jawapan yang lebih bernas, kata orang. Sebenarnya untuk cabaran ini tak ada yang betul dan tak ada yang salah. Apa yang penting kita sama-sama dah insaf, kami sama-sama dah ya Allah, kenapa aku langgani benda ni dan sebagainya. Jadi keputusan untuk cabaran ketiga Let's Do It untuk episod ini adalah seri satu sama. Jadi pemenangnya adalah kedua-dua Faiz dan Yohanis. Yes. Kita akan kembali selepas ini. Tahniah lagi sekali diucapkan kepada Faiz dan Yohanis. Mereka telah seli cabaran Let's Do It untuk hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri rancangan kita, saya nak tanya, apakah satu perkara yang anda belajar hari ini? Bagi diri saya rasa saya belajar di cabaran yang kedua. Okeylah, kalau nak ikutkan masa zaman remaja, saya memang tak ada menyimpan langsung. Saya tak fikir langsung waktu-waktu cemas saya nak guna macam mana duit apa semua. Tahu minta kat parents je kan. So dekat situ saya dapat orang kata membahagikan lah, kita kena ada 3 maksudnya 3 simpanan. Satu untuk emergency, satu untuk personal nak guna dan satu lagi untuk shopping supaya kita dapat guna spend. Untuk shopping kita tak kacau duit untuk emergency. So dekat situ saya lebih jelas lah, teratur mengenai macam mana perbelanjaan kita dan juga penyimpanan perbelanjaan kita seharian dan untuk jangka masa hadapan. Bagus, bagus. Bagaimana dengan Faiz? Okey, bagi saya yang paling itu adalah cabaran yang ketiga. So, untuk cabaran ketiga, saya kena perlukan memikir benda apa yang saya perlu dengan yang tidak perlu. So, yang perlu tu saya kena fikir, benda tu mendatangkan faedah atau tidak. Bagus, bagus. Tapi ingat, hakikatnya dalam hidup ini tak ada yang betul, tak ada yang salah. Apa yang kita syorkan, berbelanjalah mengikut kemampuan anda. Betul? Betul. Betul. Betul, Razif. Baiklah, sampai sini sahaja rancangan kita untuk hari ini. Kami akan kembali minggu hadapan dalam rancangan Let's Do It! Amalkan tabiat menabung. Kebanyakan orang menganggap simpanan bersamaan dengan pendapatan tolak perbelanjaan. Kita perlu ubah sikit amalan tu. Tanam dalam diri kita perbelanjaan bersamaan dengan pendapatan tolak simpanan. Dahulukan simpanan. Anggap ia sebagai bayaran untuk diri kita sendiri. Kita lihat berapa banyak yang kita boleh simpan setiap bulan buat masa hadapan. Ramai dari kita sebenarnya berbelanja lebih dari kemampuan kita. Kita perlu merancang kewangan kita dengan lebih bijak. Bermulalah dari sekarang. Demi pesaran anda nanti. Cabaran income untuk projek simpanan dari 3 tahun ke setahun. 3 tahun ke setahun dengan menggunakan 30% daripada baki keuntungan untuk sebulan. Mereka perlu apakah maksudnya? Kita akan lihat selepas.